Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berhimpun sekali lagi bersama-sama untuk kita berbicara tentang Sahih Al-Bukhari, dan kita masih lagi dalam Kitabul Ilm, kitab ilmu. Kita masuk kepada tajuk yang baru, iaitu Babu ma yuzkaru fil munawalah wa kitabi ahli ilmi bil ilmi ilal buldan. Kata Imam Bukhari, bab ini pada menceritakan tentang al-munawalah dan surat ahli ilmu dengan yang mengandungi ilmu dihantar kepada pelusuk negara. Baik, dalam bab ni Imam Bukhari nak kata apa? Dalam bab ni Imam Bukhari nak kata ilmu dalam Islam ni tidak terhad hanya dengan berjumpa guru saja. Boleh juga dengan menerima surat ataupun lembaran yang diketahui siapa penulisnya dan boleh ambil ilmu. Buktinya Imam Bukhari bawa riwayat. Contohnya kata Imam Bukhari, waqala Anas ibnu Malik, berkata Anas ibnu Malik, nasakha Uthman ibnu Affan al-masahif faba'atha biha ila al-afaq. Uthman telah menulis mushaf, kemudian Uthman menghantarkan mushaf tu ke seluruh pelusuk jajahan pemerintahan dia. Maksudnya Imam Bukhari nak kata, kalaulah ilmu ni mesti diambil daripada guru secara langsung, daripada mulut dia semata-mata, kena pergi jumpa direct, dah tentulah Quran yang Uthman hantar tu tak boleh pakai. Tapi Uthman hantar Quran tu, yang mana Uthman cetak, salin, Uthman hantar ke pelusuk negara, dan semua negara terima ia adalah Quran yang diiktiraf dia boleh ambil ilmu daripada dia. Okey? Baik. Wara Abdullah bin Umar wa Yahya bin Sa'id wa Malik bin Anas anna zalika jaiza. Dan ulama-ulama semisal Abdullah bin Umar, Yahya bin Sa'id, Malik bin Anas, semua mereka mengatakan ambil ilmu dengan cara membaca kitab ni sah, boleh diterima, diiktiraf sebagai salah satu metod pembelajaran. Okey. Wahtajja ba'du ahli al-Hijaz fil munawalah bi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kataba li amiri sariyah kitaban wa qala la taqra'hu hatta tablugha makana kadza wa kadza. Sebahagian daripada ahli al-Hijaz berhujah membenarkan cara mengambil ilmu dengan menerima lembaran ni apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan surat kepada ketua rombongan tentera yang Nabi hantar pergi ke mana-mana. Nabi akan bagi surat, dan Nabi kata jangan buka surat ni melainkan bila kau sampai ke sekian dan sekian. Bila surat Nabi bagi, dah tentu dalam tu ada ilmu yang Nabi akan ajar. Nabi kata jangan buka surat ni sehingga kau sampai ke sekian-sekian tempat baru boleh buka. Ini menunjukkan pembelajaran dalam agama ini taklah rigid. Bukan semestinya kena jumpa guru, tak semestinya. Bukan mesti kena menadah kitab bersimpuh depan guru, tak semesti. Pernah dengar tak orang sebut, siapa belajar dengan kitab maka syaitanlah gurunya? Pernah dengar? Ada kan? Dalam Islam benda tu tidak dikenali. Tu ustaz yang kata. Nabi menghantar surat kepada maharaja-maharaja luar. Nanti kita akan tengok dalam hadis yang akan datang, Imam Bukhari akan bawa. Nabi hantar surat kepada pembesar-pembesar luar negara untuk ajak dia masuk Islam. Nabi hantar surat kepada orang yang bawa tentera. Nabi kata jangan buka surat ni melainkan kamu sampai ke tempat sekian-sekian. Dan bila dia buka, ada arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua tu adalah ilmu. Kalau betul belajar dengan syaitan, takkan Nabi hantar surat, dan takkan Uthman salin dan cetak Quran dengan mushaf yang banyak dan dihantar ke pelusuk negara dia. Dan semua pelusuk negara tu bukan semua jumpa Uthman. Bukan semua duduk di Madinah, ada yang duduk di Iraq, ada yang duduk di Syam, ada yang duduk di Yaman.
Ada yang duduk diam mama. Jadi bila zaman Osman hantar Quran. Takkan baca Quran tu dikira sebagai belajar dengan syaitan. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, hari ni kita baca Quran kan? Quran yang tuan-tuan dan puan-puan baca tu, ambil pada guru ke beli kat kedai? Ada duduk simpuh depan guru salin Quran? Tak ada kan? Adakah itu kitab syaitan? Tak. Tak mungkin, kerana ia adalah kalamullah. Jadi dia kata, ustaz, habis tu macam mana kami nak buat? Macam ni je. Para ulama mengatakan sebaik-baik cara untuk mengambil ilmu adalah dengan cara berjumpa guru. Tapi kalau satu orang dia ambil ilmu dengan kitab, taklah dikatakan dia berguru dengan syaitan. Sebaliknya, dia ambil ilmu daripada kitab ni ada kelemahan, itu saja. Tapi kalau apa yang dia faham tu betul, dia anggap sah. Cuma ulama tak galakkan semata-mata belajar dengan guru, kena campur. Ada ilmu kau kena duduk depan guru, ada ilmu boleh ambil dengan lembaran. Kerana kalau hanya berpada dengan lembaran, satu orang mungkin akan tersilap faham, satu orang mungkin akan tersilap baca. Macam dulu kita pernah sebut, apa ni, Al-Khattabi menceritakan guru dia ambil hadis melalui lembaran, silap baca. Bila silap baca, silap faham, 40 tahun salah faham. Contohnya macam ada hadis riwayat Abu Dawud yang mana para sahabat mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil hilaki yaumal jumu'ah qabla as-salah. Dalam hadis tu dia tulis macam ni. Nabi larang untuk hilaqi, buat bulatan dalam masjid sebelum solat Jumaat, duduklah halaqah kan. Tok guru kepada Khattabi, oleh kerana dia ambil ilmu daripada kitab semata-mata, tak jumpa guru, dia tak baca hilaqi, dia baca perkataan sama kan? Apa yang beza? Beza baris. Bila beza baris, beza makna. Hilaqi apa tadi? Plural bagi halqah, bulatan. Nabi tak bagi buat bulat dalam masjid sebelum solat Jumaat, sebab orang datang masjid nak duduk saf awal. Bila kita buat bulat-bulat, kita akan ganggu saf. Tapi tok guru kepada Khattabi, dia ambil ilmu kot kitab, dia baca halqi. Apa maksud halqi? Cukur. Cukur bulu. So dia kata 40 tahun tok guru aku sebelum Jumaat tak cukur apa-apa janggut. Tak cukur janggut 40 tahun. Salah faham. Bila dah tahu, baru dia betulkan balik. Oh, rupanya maksud hadis ni lain. Jadi kelemahan tetap ada. Maksudnya bila kita ambil ilmu daripada kitab semata-mata tak jumpa guru, ada kelemahan. Tapi bukan bermakna ia tidak diiktiraf langsung. Diiktiraf. Cuma ada kelemahan. Apa yang bagus? Compare. Pergi jumpa guru, ambil juga ilmu daripada kitab. Maksudnya dua-dua tu kita compare. Kalau kita tak sempat nak jumpa guru, bacalah kot kitab. Kalau ada kemusykilan, pergilah tanya guru. Boleh faham? Jadi ada ilmu yang boleh ambil daripada kitab, ada ilmu yang mesti jumpa guru. Ilmu yang bersifat teknikal, ilmu yang bersifat prinsip-prinsip besar dalam agama, kena pergi jumpa guru. Tapi kalau ilmu tu kunci asas telah kita kuasai, dan kita boleh gunakan kunci tu untuk baca kitab-kitab yang lain untuk explore. Macam saya sendirilah, saya bukan semua ilmu yang saya ada ni saya ambil daripada guru semua. Saya ambil kunci daripada guru. Pergi talaqi 1-2 kitab dalam satu bidang, kemudian untuk bidang yang sama, bila saya nak tambah lagi maklumat, saya pergilah baca kitab. Bila tak faham, rujuklah kitab lain.
itulah yang terbaik. Jadi jangan sampai rigid sangat. Semua nak jumpa guru susah, kan? Kita nak ambil fatwa pun kena tengok laman web juga, kan? Mujur mufti-mufti kita pun ada laman web. Kalau semua mufti kata nak fatwa, kena pergi bersimpuh depan guru. Jenuh lah. Orang awam tak ada masa kadang-kadang, nak cepat, kan? Jadi ilmu tu juga diiktiraf. Islam tidaklah begitu rigid dalam memaknakan ataupun dalam nak membenarkan proses ataupun metod pengajaran dan penyampaian ilmu kepada orang.